Saya dah okey. Um, Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni kita akan mulakan kita punya tutor dengan ekstrimum. Kejap. Okey. Ekstrimum nampak ke atau kecil sangat? Nampak. Kecil. Nampak Okey. So untuk ekstrimum ni, sekejap saya lagi sekarang susah pula kan. Saya letak dalam tutor kita dululah. Alright, tutor awak tutor 2A 7 kan? 2A 7 kan awak ni? Okey. Banyak sangat kelas sampai tak ingat dah. Kelas mana dah saya buat. Okey, saya nak buat kat mana kat bawah ni lah. Alright. Okey. So sekarang ni kalau ikutkan dalam ekstrimum ni sebenarnya you all dah belajar masa differentiation. Gunakan first derivative test, second derivative test. Okay, so sekarang saya nak tanya balik kat awak. Kalau awak cari ekstrimum, minimum, maksimum tu menggunakan differentiation biasa, apa step pertama dia awak kena buat? Ingat lagi tak macam mana nak cari ekstrimum problem? Ekstrimum problem tu yang minimum atau maksimum tu lah menggunakan differentiation biasa tu. Macam mana step dia? Yang pertama awak kena buat apa? Sebab saya nak awak compare dengan yang ni nanti. Cari stationary point. Cari stationary point dengan cara kita buat. Macam mana cari stationary point? Sama Divide dengan X kosong. Dy dx samakan dengan kosong. Okey, dy dx samakan dengan kosong. Lepas tu, dah dapat dy dx sama kosong, awak pun cari point dia kan? Stationary point dia. Okey, stationary point dia lah. Alright. Katalah dah dapat stationary point, macam mana kita nak test dia sama ada minimum atau maksimum? Kita ada dua cara kan? Second derivative. Yang pertama first derivative test. Yang tu kita tak biasa buat lah. Yang kita biasa buat adalah second derivative test. Iaitu beza kali kedua and then dah bezakan, apa awak buat? Masukkan balik stationary point yang awak ada. Kan? Stationary point yang awak ada, katalah AB lah. Kenapa XY pula ya? Katalah AB yang awak ada stationary point tu. And then macam mana kita nak buat conclusion? Apa conclusion kita boleh buat? If nilai second derivative lebih daripada kosong, minimum point. Okey, minimum kan? Kalau kecil? Maximum. Maksimum. Kalau equal to 0, dia fail kan? Fail dan kena buatlah first derivative test. Okey. Itu kaedah kalau extremum problem menggunakan differentiation biasa. Lupa pula. Ni differentiation lah. Yang biasa tu. So apa bezanya kalau kita gunakan yang partial derivative? Okay, apa bezanya pula nak gunakan partial derivative ni? So untuk partial differentiation ataupun partial derivative ni, bezanya dekat variable kita tu ada x dan y. Perasan tak? Equation kita ada x, y kan? Kalau awak dalam differentiation biasa tu macam implicit, tapi awak tak belajarlah sampai tahap tu. So ini macam implicit kita tu lah. Dalam satu equation ada x dan y. So cara dia adalah, kalau yang differentiation biasa tu kita differentiate kali pertama equal to 0, itu x sahaja. Untuk partial, awak kena buat dua-dua. Maksudnya differentiate terhadap x
Okay, differentiate terhadap X, awak equalkan to 0. Differentiate pula terhadap Y, awak equalkan 0. Di mana bila buat differentiation tu, kalau awak perasan differentiate kita nanti akan ada dalam sebutan X dan juga Y. Dua-dua ada. That's why di sini kita kena buat simultaneous equation untuk dapatkan nilai stationary point kita. Okey, awak akan buatlah sini nanti persamaan pertama, persamaan kedua, dapatkanlah nilai XY kita tu ataupun stationary point ataupun AB kita tu. Okay. Contohlah kat sini dia kata dapatlah stationary point kita AB. Okay, contohlah awak pun dapat nilai nanti X dia sama dengan A, Y dia sama dengan B. Contoh so dapatlah stationary point dia AB. So dapat dah nilai AB tu. Yang ni berbeza sikit lah. Kalau sebelum ni beza kali kedua, terus kita substitute untuk kita dapat conclusionkan kalau besar minimum, kalau kecil dia minimum. Tetapi untuk partial derivative ni, dia ada tambahan sedikit sebab kita ada dalam variable X, kita ada dalam variable Y. So, ada rumus yang awak kena cari, D test nama dia. Okay? Ni D test. Kenapa D? Sebab dia D ni lah derivative beza kali kedua untuk X, kita darabkan dengan beza kali kedua untuk Y, kita tolakkan pula dengan beza kali kedua XY. Jangan salah pula XY, kuasa 2. Okay, ni rumus yang kita nak buat ni. Maksudnya awak carilah dulu dia punya fungsi di test kita. Beza kali kedua X, darab beza kali kedua Y, tolakkan dengan beza kali kedua XY kuasa 2. Okay, itu rumus dia. Barulah kita substitute. Okay, bila kita substitute dalam di test kita tadi, kalau lebih besar daripada kosong dan nilai double prime pula. Samalah double prime tu. Okay, beza kali kedua X kita kurang daripada kosong. Ingat bila besar dan kurang, dia jadi maksimum. Tapi kalau besar dan besar pada fxx dia akan jadi minimum. Okay. Kalau dia kurang daripada kosong, kita panggil saddle point. Saddle point ni, dia ada stationary point. Dia ada saddle point, dia ada titik lengkap balas, kita panggil apa? Apalah bahasa Inggeris dia, boleh pula lupa. Dia ada banyak-banyak lah. Nanti kalau awak nak lagi faham, awak boleh Google je dekat website tu saddle point. Nanti dia akan tunjuk dalam bentuk graf kat mana saddle point. Saddle point ni dia macam kalau titik lengkap balas tu dia daripada maksimum jadi minimum ataupun minimum. Kalau saddle point ni minimum, maksimum, in between, tapi dia bukan kita panggil minimum dia. Macam mana sebab dia ada minimum lagi. Nanti awak tengoklah awak tengoklah macam mana cara nak faham saddle point tu apa. Okey. Kalau kita katakan kosong, dia test fail lah. Sama macam yang tadi tu, kalau equal to 0, dia fail lah kita punya ujian tersebut. Okey, so saya harap boleh hafal lah rumus-rumus ni. Okey. Di test kita, beza kali kedua untuk X, darab beza kali kedua untuk Y, tolakkan dengan beza kali kedua XY kuasa 2. Boleh hafal kot kan? Boleh hafal kot Okay. So kalau beza kali kedua tu kita substitute nilai stationary point kita, dapat greater than 0, positif. Kita kena check pula beza kali kedua kita tu tadi untuk X, bila kita substitute, kalau kurang daripada kosong, kita kata maksimum. Ini sebenarnya patah balik. Kalau perasan, dia patah balik macam dy dx kita tadi. Perasan tak? Beza kali kedua kita, kalau lebih besar kan maksimum kan? Lebih besar minimum. Kalau kecil maksimum. Dia sama. Perasan tak? Sama ni. Sama je kan? Ya, madam. Sama je. So yang itu rasanya boleh ingat. Okay, cuma beza dekat sini kalau differentiate tu dapat less than, dia jadi saddle point. Kita panggil saddle point Okay. Tu je nota kita.
kita boleh try contoh kita yang ada ni lah. Saya buat dalam soalan lecture sebab soalan lecture tu tidak akan dibincangkan. Soalan lecture ni kita dalam lecture nanti kita akan gunakan Lagrange. Lagrange pun sebenarnya sama je nak cari minimum maksimum tapi guna rumus yang lain. Okay, macam mana saya nak buat ni? Okay, saya copy dululah. Salah lah. Sekejap. Sekejap tak biasa lagi dengan iPad. Alamak, tak jadi . Okay, kita ambil dulu lah example 5 dalam lecture. 7. Okay. Example 5 dalam lecture tu. Okey ke? Boleh follow tak ni? Okay, madam. Okay, madam. Boleh. Okay. So dalam Boleh. example 5. Okay. So dalam example 5 ni kita ada dia nak find all stationary point. Ingatlah stationary point tadi kita buat beza kali kedua untuk X. Mana pula pemadam? Beza kali pertama dan beza kali pertama benda ayat saya ni. Beza kali pertama untuk X dan beza kali kedua untuk Y kita equalkan to 0 kan? Macam tu. Okay. And then dia kata nature of the function. Maksudnya dah dapat stationary point tu kita nak tentukan adakah dia minimum, maksimum ataupun saddle point dan sebagainya lah. Okay. So fungsi yang dia beri X kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2 tolak X kuasa 2Y. So saya tak sure lah, saya rasa untuk account ni simple function je kot. Tak ada exponent dengan ln kot. Okay, saya pun tak biasa tapi saya rasa bila saya tengok contoh tu tak adalah. Semua fungsi yang sama ada linear, kuadratik, gitu je lah. Tak adalah sampai yang pelik-pelik sangat. Okay. Alright. So, kita differentiate kali pertama. Ingat step je. Step pertama, differentiate kali pertama equal to 0. Differentiate kali pertama untuk Y pula equal to 0. Buat persamaan serentak. Tu step dia yang awak kena ingat. So, kita differentiatekan lah kali pertama. Differentiate kali pertama untuk X. Kita akan dapat apa? Highlightkan X. Ingat lagi tak ni? Ingat. Okay. So, bezakan X kuasa 2 dapat 2X. 2X. Alhamdulillah 2X. And then bezakan negatif X kuasa 2Y. Kita akan dapat tolak 2X Y. Okay. Kita equal to 0 untuk dapatkan persamaan pertama. Kita buat pula FY. Okay, FY kita kalakan pula Y. Y. So kita akan dapat 4Y minus X squared equal to 0. Boleh ke? Boleh. Okay. Sekarang ni nak buat persamaan serentak. Dan kalau awak perasanlah persamaan serentak untuk partial ni, dua-dua sebutan ada. X, Y pun ada. So awak tak boleh lah nak buat eliminate tambah tolak tu. Biasanya memang tak boleh lah. Kena guna kaedah substitution. Okay, so sebelum nak buat substitution, kita kena tengok dululah nak matikan X dulu ke, nak substitute X dalam Y ke, Y dalam X ke. Awak rasalah mana paling mudah. Nak substitute X ke Y? Maksud saya nak ambil daripada persamaan pertama tu, jadikan X as a subject ataupun Y as a subject, ataupun persamaan dua tu nak jadikan X as a subject ataupun Y as a subject. Mana satu? X. Jadikan X. Nak ambil daripada persamaan pertama ke kedua?
Ini teknik pada sekolah ni dulu ni. Mana nak mudah-mudah nak ambil ni. Okey, tak tahu. Tips dia senang. Tengok persamaan pertama, dia ada dua sebutan kan. 2x dengan negatif 2xy. Pada dua-dua sebutan, pada sebutan yang kedua, salah ayat. Pada sebutan yang kedua ni, kalau awak perasan dia ada xy. Dan sebutan pertama ada x. Maksud saya dalam satu equation ni ada dua sebutan yang dia darab. Okey. Untuk sebutan equation kedua pula, kalau perasan dua-dua sebutan ni dia dah tak sama. Maksudnya apa? Satu equation tapi dua sebutan ni dua sebutan ni hanya tambah tolak je. Macam tu. So tips dia ambil yang ini. Ambil yang satu equation ada dua sebutan yang ditambah tolakkan sahaja. Okay, so ambil daripada yang kedua, jadikanlah yang bukan ada kuasa tu sebagai subjek. Maksudnya, jadikan y as a subject. So dapat x kuasa 2, so y sama dengan x kuasa 2 per 4. Untuk dapatkan persamaan ketiga. Okay, kalau boleh salin apa yang saya cakap tadi. Apa saya cakap? Ambil variable yang kuasa 1. Senang kuasa 1 as a subject. Okay. Maksudnya jadikan y as a subject ataupun x as a subject. Tengoklah mana-mana yang kuasa 1 je. Okay. So apa nak buat lepas tu? Persamaan ketiga ni jangan masuk dalam persamaan kedua. Persamaan mana yang kita tak guna lagi? 1. 1. Masukkan 3 ke dalam 1. Okay, masukkan ke dalam fungsi yang kita tak guna lagi. So kita akan dapat, dia tak susah pada differentiate dia, tapi susah pada simultaneous dia. Okay, so kita akan dapat 2x tolak 2x, gantikan x kuasa 2 per 4 sama dengan kosong. So supaya kita dapat satu unknown saja dan kita cuba selesaikan. Okay. So kita ringkaskan 4, saya darabkan semua dengan 4 dulu. So jadi 8x tolak 8x kuasa 8 pula dah. Sorry. Apa saya nak buat ni tadi? Saya nak matikan 4, so saya darab semua dengan 4. Betul lah sini 8 La ilaha illallah. Tolak 2x kuasa 3 sama dengan kosong. Boleh ke ni? Saya darab semua ni dengan 4. Boleh ke? Boleh. Okay. And then kita dapatkanlah nilai x kita. So x kita sekarang ada kuasa 3. So saya factorize. Guna kalkulator boleh. Boleh je nak guna kalkulator tapi saya suka congak. Tolak x kuasa 2 sama dengan kosong. So 2x, 2 tolak x, 2 tambah x. Dan kalau guna kalkulator pun kena ada juga kaedah factorize ni. Okay, factorize ni kena tunjuk. Sebab saya takut awak punya final nanti subjektif. So kalau subjektif, factorize ni ada markah. So awak kena tahu daripada guna kalkulator tu nak jadikan dalam bentuk factorize. So kalau ikut dalam kalkulator awak pun dapat x equal to 0, x equal to 2, x equal to negative 2. Betul tak? Awak akan dapat 3 nilai ni kan? Ada tak yang guna kalkulator? Betul Okay. So sekarang ni kalau guna kalkulator pun ingat kena pandai buat patah balik ke atas. Patah balik ke atas ni biasanya yang ada masalah. Awak nampak kat sini x kuasa 3 dia negatif. So kat sini akan dapat nilai yang di depan bukannya x yang di depan. Awak biasa dalam kalkulator kan bila macam ni awak pun dapat x
Yang ini awak akan dapat X tolak 2. Yang ini awak akan dapat X tambah 2. Sama dengan kosong. Sedangkan persamaan yang kita asal ni tadi, kuasa 3 dia negatif. So kalau negatif, salah. Okay, salah dia punya faktor. So kena berhati-hati. Kalau nak mudah, jadikan dia dulu positif, X kuasa 3, baru betul awak punya factorize ni. Boleh ingat ke apa yang saya sebut ni? Risau pula saya kalau subjektif ni. Objektif tak apa kan, boleh guna kalkulator, kata-kata kan terdapat. Guna bila subjektif ni, kena berhati-hatilah. Okay. Alright, so dah dapat X, nilai X kita tu tadi. Apa yang kita nak kena buat? Nak dapatkan Y. Y tadi kan kita dah jadi objek kat sini. Substitute je lah. Okay. Substitute semula. So bila X kosong, Y dia akan dapat 0/4. 0 lah. Okay. Bila X dia 2, Y kita akan jadi 2 kuasa 2/4. 1. Okay, bila Y dia, X dia negatif 2 kuasa 2/4. Ingat letak dalam kurungan. X kita tu letak dalam kurungan. Kalau awak buat luar kurungan, nanti akan dapat negatif. Sedangkan jawapan dia positif. So, point yang kita akan dapat nanti adalah 0, 0, 2, 1, negative 2, 1. Okay, boleh dapat ke? Inilah stationary point kita. 0, 0, 2, 1 and negative 2, 1. Okay, boleh setakat ni? Boleh. Boleh. Okay. Sekarang apa dah dapat stationary point, apa yang kita perlu buat? Masukkan dalam D-test kita tadi kan? D-test kita tadi. Okay, kalau ikutkan, saya buat dulu dia punya function. Beza kali kedua untuk X, saya darabkan dengan beza kali kedua untuk Y. Saya tolakkan dengan beza kali kedua X, Y kuasa 2. So ada tak beza kali kedua X, beza kali kedua Y? Dah ada ke belum? Beza kali kedua X, Y. Dah ada belum? Tak ada lagi kan? Tak ada lagi. So apa yang awak perlu buat? Kena bezakan lah. Okay. Saya buat kat sebelah lah ya. Biar nampak sikit fx kita tadi. Saya salin balik. Fx. Allah. Okay. Terpulang lah awak nak buat kat bawah pun boleh. Saya bila bawah nanti jauh sangat. Saya nak tengok. So saya buat kat sebelah saya lah. Macam page lain macam tu. Ikutlah. Okay. So beza kali pertama saya tadi dapat 2x. Tolak 2xy. So saya nak terhadap x. So dia akan dapat 2 tolak 2y. Betul tak? Boleh tak? Boleh tak? Betul. Okay. Fyy pula? Fyy akan dapat 4. 4 je lah kan? 4 je. 4 je. Tengok lupa dah 4 je. Okay, sekarang kita ada 4 pula dah. F, X, Y pula. Sebab 3 ni yang kita nak cari. So, F, X, Y kita akan ambil daripada F, X kita. Okay, F, X kita ni, yang atas ni, persamaan pertama ni. Kita nak bezakan pula terhadap Y. Kalau tadi terhadap X, sekarang terhadap Y. So, apa jawapan kita? Negatif 2x. Negatif 2x. Boleh ke? Boleh tak ni? Boleh. Boleh? Alright. Boleh. Alhamdulillah. So saya ambil detail saya ni, saya bawa ke atas lah. Okay. So ini detail yang kita nak kena buat persamaan dia. Okay. So saya ada beza kali kedua untuk X. Saya darab beza kali kedua untuk Y. Saya tolak beza kali kedua untuk XY kuasa 2. Okey. Beza kali kedua ni. Okey, so sekarang ni terpulang nak simplify boleh, tak nak pun tak apa. Ya ke? Saya pun tak ingat lah sepatutnya kena simplify ke tak.
Okay, sebab next tu nak simplify ke? Kita simplify So saya akan dapat 8 tolak 8Y tolak, dia tetap tolak walaupun negatif tu kat dalam, kuasa 2 dia dekat luar kat situ. So akan dapat 4X kuasa 2. Lepas tu baru saya masukkanlah 3 point yang saya ada tadi, iaitu 0, 0. So bila D 0, 0, saya pun masukkanlah 8 tolak Y dia 0, X dia pun 0. So saya akan dapat berapa ni? 8. 8. 8 tadi apa? Greater than 0 kan? So greater than 0. So bila greater than 0, apa test yang saya kena buat? Apa test yang saya kena buat? Gantikan dalam FSX. Ya, betul. Mana dah nota kita tadi? Ni. So saya kena gantikan dalam fxx untuk kita tengok kalau dia kecil ke besar. Kan? Baru kita tentukan dia adalah minimum atau maksimum. Maksudnya mana pula aku punya nota ni sekejap. Duk mana ni? Oh ni. Okey. Dah banyak sangat. Sampai tak perasan dah. Okey. Bila dia lebih daripada kosong, saya kena masukkan dalam fxx. Tak payah ni punya ayat kan. Okay, fxx kita akan dapat tadi adalah 2. So saya kena masukkanlah kosong kosong. 2 tolak 2 darab kosong dapat 2. 2 ni besar ke kecil? Besar. Besar. So kalau besar, apa kesimpulan dia? Minimum. Minimum point. Okay, minimum point. Alright. Kita buat pula point yang kedua. Point yang kedua, kita dapat 2, 1. Betul kan? Kesalah tadi, betul Mek dia pun sampai Betul. lupa dah. So 8 tolak darab, Y. Y dia adalah 1. Saya tolak 4. Saya darabkan dengan 2. Dapat, mana kalkulator? Berapa? Negatif 16. Negatif 16. Bila negatif 16, dia adalah less than 0. Bila less than 0, dia jadi apa tadi? Less than 0, apa conclusion kita? Lupa dah. Ganti dalam FXX dulu. Okay, kita tengok je balik nota balik. Nota kita kata kalau less than Saddle 0, point. dia jadi saddle point. Okay. Dia adalah saddle point. Tak apalah, saddle point biarlah. Jadilah saddle point. Hilang pula L saya. Okay. Dia jadi saddle point. Rajin pula aku nak buat ni. Okay, jap. Okay, next kita ada 2 pula. Negatif 2, 1. So saya substitute pula. Negatif 2. Macam ni. So apa jawapan yang kita dapat? Apa yang awak dapat? Negatif 16. Okay. Tetap negatif 16. Masih lagi less than 0 bermaksud dia adalah saddle point. So kalau dia tanya tadi, kita jawablah balik. 0, 0 adalah minimum point. Ya Allah. Minimum point. And then 2, 1 and negative 2, 1 are saddle point. Okay? Boleh? Baru habis satu Boleh. contoh ni. Satu contoh baru ni. Okay. Yang seterusnya boleh? Sempat ke tak ni? 836 dah. Boleh, madam. Boleh Ya Allah. Sempat. Sempat Okay, kita ambil soalan lecture tadi. Kena buat soalan tutur je. Saya tak perasan ni soalan tutur senang ke tak. Okay. 5, 6. Oh, dah DIY dah. Satu contoh je lah lagi. Lupa dah Guana nak copy tadi.
Okey, saya letak sini lah, nanti saya bawa ke sebelah. Payah nanti sebab ada kelas lain. Subhanallah. Sekejap ya. Hmm. Bila Okay, madam. baru dia nak pergi. Aduh. Okey, jadi. Okey. Untuk soalan example 6, saya kena ni lah. Sebab nanti dalam lecture tak diajar. So, saya kena ajar lah. Okey. Kadang-kadang dia tak adalah bagi dalam direct macam tadi. Dia bagi juga dalam bentuk ayat. Kena faham lah soalan dia tu apa. Okay, so sekarang ni dia kata a factory produce the invoice. Okay. Cost function and revenue function. Okay, dia bagi cost function, revenue function. Find the yearly production that will give maximum profit. Ingat lagi tak rumus-rumus dia ni? Hence calculate maximum profit. Ingat lagi tak? Kita ada profit sama dengan profit sama dengan R tolak C. R tolak C, revenue tolak cost. Boleh ingat tak ni? Boleh? Alhamdulillah. Okay. So kita ada profit kita. Boleh. Alhamdulillah. Revenue kita tadi, revenue mana? X 50 tolak 3X tambah Y 96 tolak 2Y. Saya tolakkan dengan kos saya tadi, terpaksa dalam kurungan lah sebab dia ada banyak sebutan. XY tolak 4X tambah 10. Kadang-kadang mulut tengah bercakap, tulis pun tak betul. Betul eh? X kuasa 2, Y kuasa 2 tambah 2XY tolak 4X. Okay. Alright. So sekarang ni kena expand dululah kan supaya senang nak differentiate nanti terhadap X apa. Kali kedua, kali ketiga semua tu kalau straight macam ni payah. Okay, expand dulu. Sempat ke habis ni? X kuasa 2 tambah 96Y tolak 2Y kuasa 2 tolak X kuasa 2 tak. Tengok dah salah dah. Tolak Y kuasa 2 tolak 2XY tambah X tolak 10. Ada tak yang kita boleh ringkaskan? X kuasa 2 boleh ringkaskan Boleh. Y kuasa 2 lagi. 4X, X. Gitu nak bagi nampak. X, Y, Y. Okay, tak ada dah. Okay, so kita akan dapat negatif 3X kuasa 2 tolak 4X kuasa 2. Y kuasa 2 Tolak 3Y kuasa 2 tambah 54X tambah 96Y tolak 10. Tolak 2XY dulu kan? Tolak 10. Tolak 2XY tolak 10. Okay, make sure jangan salah lah ya. Bila dah banyak-banyak ni kadang hilang markah dekat nak expand tu je. Okay. So sekarang sama macam tadi, nak beza kali pertama, beza kali kedua X kan. So beza kali pertama X, kita akan dapat negatif 8X. Y tak ada, tambah 54. Y tak payah, X dia negatif 2Y. Boleh ke? Masa ni nak kena cepat ni. Differentiate dia. Differentiate pula Y. Differentiate Y akan dapat negatif 6Y. Tambah 96. Tolak 2X. Okey tak? Okay, madam. Boleh? Okay. Alright. So equal to 0, persamaan 1, persamaan 2. Okay. So kat sini tak ada masalah sebab XY kita tu tak ada darab. Tak ada darab. So macam ni okey. Bila tak ada darab means awak kena eliminate macam biasa je lah. Okey. Nak mudah, jadikan dia dalam sebutan yang nampak samalah. So katalah nak matikan mana? X ke Y dulu? Saya nak matikan X dulu boleh tak? Saya nampak kat sini negatif 8X, kat sini negatif 2X. So persamaan 2 ni saya kena darabkan dengan 4. Bolehkah?
So saya ada negatif, buat kalkulator. Negatif 8x, saya susun balik Okey, 96 kali 2 apa? Alamak. Ni semua ni saya darabkan dengan 4. Kalkulator. Kali 4. Tambah, ya Allah. 384. Saya tolakkan dengan 6 kali 4, 24. Y bersama 3. Okey, dapat persamaan ketiga. So sekarang saya punya X dah sama. Minta maaf. Ibu pula I. So saya nak tolakkan sahajalah. Sorry. Saya nak hapuskan je lah. So bila tolak, saya akan buat tolak. Sebab dia akan jadi tambah. Boleh ke? Negatif 8x saya tolak supaya saya dapat negatif 8x kat sini. Tolak. Jadi tambah. So dapatlah 0. Boleh So saya akan buat persamaan 1. Saya tolakkan persamaan 3. Ni apa hal ni? Persamaan 1 tolak persamaan 3. So negatif 8x tambah kosong. Okay, lepas tu saya akan buat 54. Saya tolakkan dengan 384. Negatif 330. Okey ke ni? Okey ke? Tolak 2y. Tambah 24. Tambah 22y. Sama dengan kosong. Okey? Boleh Okey. Allah. Saya nak kena... hilang balik dah. Aduh. Okey. So saya dapat y berapa? Madam, kenapa 22Y? Tolak 2. 24 saya hilang. Sekejap. 24 tolak 2, 22 kan? Salah. Betul. Negatif 2Y tolak 24, so dapat 26, negatif 26Y. Tolak lagi sekali sayang. Bila Tolak. tolak jadi tambah. Uh-uh. Kan? Betul kan? Betul. Okey. Boleh ke? Okay, faham madam. Okey. So berapa dapat ni? 330 bagi 22? 15. Okey, so dapat Y 15, X dia pula lah. Okey, so nanti ikutlah terpulang lah nak ambil persamaan 1 ke 2 ke 3 ke. Ambillah 1 kot senang. So negatif 8X tambah 54 tolak 2 darat 15. Sama dengan kosong. So negatif 8X sama dengan, cuba darat cepat. 24. Sama dengan 24. So X dia adalah 24 madam. X dia 24. Negatif. Tak, X3. Tak, X negatif 3. So point kita dapat 1 je lah. Negatif 3. Ya Allah subhanallah. Negatif 3. Subhanallah ni apa ni? Negatif 3, 15. Okey. So apa dia nak tadi Subhanallah lupa dah aku. Maximum profit. So nak kena tengok maksimum ke tak ni. Kena masukkanlah dalam D-test. So D-test kena cari dulu. Beza kali kedua untuk X. Beza kali kedua untuk X. Kita akan dapat negatif 8. Betul ke? Beza kali kedua untuk Y. Betul tak ni? Negatif 6. Betul. Betul Beza kali kedua untuk X, Y. X. Ambil Y dia. Negatif 2. Madam, Ya. yang negatif 8X sama dengan negatif 24 salah tadi. Oh ni bukan. So X dia sama dengan 3. Oh X dia 3. Ni sama dengan 24. Sini 3. Okay. Okey. Betul dah ni? Betul madam. Okey, saya tak check dah ni. Kalau salah kan satu kelas salah ni. Okey. So saya akan masukkan dalam D-test saya. So D-test saya tadi adalah beza nak kena salin balik ke tak payah? Ke boleh ingat dah? Boleh ingat dah kot ya? Masukkan
Terus dia dapat nilai sebenarnya. Tak perlu dah nak ni. Dapat berapa? 44. 44. 44 kita dapat greater than 0. So greater than 0 kita tengok pula pada beza kali kedua untuk X kita dapat negatif 8. So negatif 8 adalah less than 0. Dah kena hapus semua colour merah ni. Okay. Less than 0. Alah tertinggal pula 8 tu. So bila less than dapat minimum ke maksimum? Max point. Maksimum. So Lima. dapatlah maksimum profit kita tadi. Betul lah kita buktikan dia dapat maksimum profit. Okay. So kita nak dah buktikan dah dia dapat tu, kita kira lah. Will give maximum. Okay. Calculate. Dia nak maksimum profit kita. So profit kita tadi kita dapat yang ni kan. So masukkan balik. Okay. So maksimum profit dengan nilai maksimum tadi adalah 3.15 sama dengan substitute. Alamak besar dia boleh. Negatif 4. 3 kuasa 2 tolak 3.15 kuasa 2 tambah 54 darab 3. Sambil menyalin sambil ni huduh lah pula dah. Nasib lah labu. Tolak 2x y tolak 10. Ya Allah subhanallah. Okey ke? So berapa maksimum profit kita? Lupa tadi maksimum profit tadi dengan point dia adalah 3.15 tadi Okey. Berapa? Berapa profit dia setelah dapat maksimum tadi tu? Tekan dapat tak? 791. 791. 791. So dapatlah maksimum profit dia 791. Gitu. Okey, sebab awak belajar account so memang soalan awak berkaitan dengan account punya lah. Kan, ekonomi, bisnes, yang tu lah. Okey. Boleh? 8.49. Sekejap je. Okey. So, saya rasa awak boleh try buat dulu. Dalam soalan tutur, lupa pula soalan tutur kita kat atas ni. Awak akan, ni. Boleh try soalan 5. Kejap. Subjek tu ni dah jadi Lagrange. 5. Sekejap ya, 5. 6 tu Lagrange dah tu. Apa beza Lagrange dengan biasa? Kalau biasa ni dia ada satu je persamaan. Kalau Lagrange dia ada perkataan ni, subjek tu. Dia ada 2 persamaan. Tu biasa kita akan guna Lagrange Okey. So, okey. Yang awak boleh buat adalah sekarang soalan 5. 7. 7 macam tadilah revenue, lepas tu dapat cost nak cari profit. Kan sama macam tadilah. 7 boleh. 8. 2 dululah. 5 dan 7 boleh? Buat soalan 5 dan 7. Boleh, Kita madam. jumpa lagi hari. Boleh, madam. Hari. Rasa minggu depan. Boleh sangat siapnya kan? 5 dan 7 ni hari Selasa minggu depan dalam kelas. Okey, dalam kelas. Kita jumpa. Ya ke kelas ke kita virtual? Alah, virtual pula dah. Bila nak jumpa you all ni? Ada apa jumpa? Rabu boleh jumpa? Ke Rabu tu awak dah exam? Muat. Saya tak ingat ni muat awak bila. Muat bila muat? Belum lagi Okey. So Rabu depan kita boleh jumpa lah. Tapi sebelum tu Selasa tu virtual tu kita saya sebenarnya nak buat kelas. Boleh tak? Saya kelaskan virtual kita. Jahat tak saya? Boleh, madam. Boleh tak? Boleh tak, so Selasa tu kita tengok dulu Kalau ada kelas kita buat kelas. Gitu. Tapi senyap-senyap je lah, jangan kita orang. Okey. Lepas tu record kan. Lepas tu bagi kat YouTube.
Apalah madam. Okay, so kita jumpa hari Selasa minggu depan.